qaliluhu wa kathiruhu haramun. Sikit je haram, banyaknya pun haram. Tak mabuk pun haram, mabuk lagi haram. Lagi sebenarnya kalau dari istilah akademik dia tak boleh pakai lagi haram. Maksudnya haram juga. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Imam, Adik Tuan Kuasa, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah ini untuk kita mulakan kuliah berkitab. Yang mana kitab yang saya pilih dan ia merupakan kitab menjadi idaman setiap masjid untuk dibaca. Jadi alhamdulillah banyak masjid, saya rasa hampir setiap masjid yang saya mengajar kuliah bulanan kita akan baca kitab ini, kerana buku ini tuan-tuan perempuan sekalian merupakan bestseller dunia, bukannya negara kita, bestseller dunia. Kerana buku ini membincangkan tentang fatwa-fatwa semasa. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook, dalam Instagram, dalam laman sosial orang duk bercakap, dalam WhatsApp orang bercakap ni boleh ke tak boleh ke, haram ke halal, benda ini dibincangkan di dalam buku ini sebagai asas. Manakala perbincangan itu disampaikan oleh penceramah itu sendirilah, guru itu sendiri, dia akan sampaikan, dia akan bawakan fatwa-fatwa semasa. Jadi insya-Allah tuan-tuan, buku ini kita akan sama-sama baca, kita sama-sama amal, kita sama-sama kongsi. Cuma untuk habis tu saya tak tahulah. Saya tengok antara masjid yang dah habis di Putrajaya, dekat nak habis, belum habis lagi, sudah 5 tahun. Sebab dia tak boleh baca banyak-banyak. Sebab saya akan baca setengah jam, manakala bakinya adalah soal jawab. Orang nak tanya, kita akan jawab berdasarkan kepada fatwa negeri-negeri di Malaysia. Jadi kita akan balik kepada fatwa negeri pula. Jadi itu sebabnya kita tak boleh nak laju sangat, nak boleh lambat sangat, tapi kita baca tu biar kita sama-sama faham. Untuk soal jawab, tuan-tuan perempuan, tuan-tuan boleh angkat tangan atau tuan-tuan boleh WhatsApp ke nombor 010 232 6621 010 232 6621. Ini nombor, dia akan ambil soalan-soalan dan dia akan hantar. Selalunya soalan tu banyak. Bila soalan banyak, saya akan jawab hanya ikut time yang telah diberikan. Kita tak boleh nak lebih lah. Sekarang ya, 010 232 6621. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita sama-sama baca. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita. Cuma hari ini saya baca dalam buku bahasa Arab. Tuan-tuan boleh tengok dari buku tuan-tuan, sebab buku saya masih lagi bahasa Arab. Mungkin minta tolong pihak masjid dapatkan satu untuk saya. Boleh? Nanti saya, sebab apa nama dia cetakan berbeza, jadi senang kita ikut muka surat by muka surat. Untuk permulaan tuan-tuan perempuan, untuk buku ataupun rujukan ulama tersohor dunia ni tuan-tuan, dia ada 3 nama yang selalu disebut, dan rujukan dibuat oleh kebanyakan mufti-mufti dunia. Pertama, almarhum Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini guru saya masa belajar dekat Syria dan telah pun meninggal dunia. Yang kedua, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini nombor 2. Kalau tuan-tuan tengok, banyak fatwa-fatwa, rujukan-rujukan diambil daripada pandangan-pandangan semasa almarhum.
Nombor 3, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Daripada 3 nama besar ini, seorang ni je yang masih hidup dan cuma tidak sihat. Cuma kita doakan doktor sihat dan dipanjangkan umur. Kalau dulu masa dia sihat tuan-tuan, umur dia dah tua. Kalau masa dia sihat, memang dia banyak menulis. 1 tahun tu mesti ada 2 ke 3 buah buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini dengan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dua-dua ni pakar fiqah dan pakar akidah juga. Dua-dua ni tuan-tuan, dia berbeza. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, pandangan dia banyak lebih kepada fatwa barat. Sebab beliau banyak dirujuk oleh negara-negara bukan Islam, minoriti Islam. Jadi fatwa dia tu banyak ke arah situ. Manakala Dr. Almarhum Wahbah Az-Zuhaili yang disebut Al-Fiqh Al-Islami tu, yang panjang tu, yang dirujuk tu tuan-tuan, DBP ada buat terjemahan tak silap saya. Kalau tuan-tuan tengok kat situ, dia banyak balik kepada fatwa klasik. Dan fatwa itu banyak dipakai oleh negara kita dan juga negara-negara Arab. Dan oleh sebab itu kita baca ni tuan-tuan, ada beberapa pandangan yang tak dipakai di Malaysia, tetapi kita baca sebagai ambil barakah saja. Tapi di Malaysia dia ada fatwa dia. Jadi kita insya-Allah kita akan ambil daripada sini dan kita akan sama-sama berkongsi insya-Allah. Dan yang kedua, saya harap jangan ada yang malu nak bertanya. Kalau nak tanya, tanya dalam kuliah, itu lebih baik. Saya lebih suka begitu. Sebab bila kita baca dalam kuliah, kita kongsi dalam kuliah, pertama soalan dia tu akan dikongsi untuk semua. Jadi soalan dia tu, jawapan akan dikongsi oleh semua, semua akan dapat faedah dan semua akan dapat pahala insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, buku ini ada beberapa bab, dan bab pertama yang kita akan bincang insya-Allah pada malam ini baru membicarakan mengenai prinsip penentuan hukum. Apakah prinsip-prinsip hukum yang dibawa oleh ulama selain daripada memegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Quran Sunnah tu asas, tetapi dasar tu, apa prinsip-prinsip yang diguna pakai, nanti kita akan bincang nanti. Dia ada 11 prinsip, dan semua itu dipegang dan selalu tuan-tuan dengar daripada mulut-mulut mufti-mufti di Malaysia khususnya. Tambah-tambah masa kita semayang berjarak-jarak ni kan, kita semayang berjarak-jarak ni, mufti-mufti pun ada sebut kenapa kita jarak-jarakkan. Dalam fatwa-fatwa ada sebut kenapa dijarak-jarakkan, berdasarkan prinsip-prinsip yang kita bawa nanti. Ada 9, ada 11 prinsip kesemuanya. Yang kedua, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Allah Ta'ala menyebut dalam surah A'raf ayat 32, dasar kepada buku ni. Kenapa buku ni dibuat? Kenapa buku ini dicetak? Kenapa buku ini ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi? Dan pandangan diambil daripada 4 mazhab. Kita pegang dengan mazhab Syafi'i. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minal rizq." Ini asas. Sebab ada golongan masyarakat tuan-tuan, mereka ini dia mengharamkan benda yang Allah tak haramkan. Itu bahaya. Bahaya. Pakai baju mahal. Dia pakai baju mahalnya haram. Tak boleh. Tak boleh nak hukum haram. Sebab setiap orang dihukum mengikut kemampuan. Ada orang datang pakai lembu pula dah, Lamborghini. Ni ada seorang jutawan Melayu Islam kita, baru beli Lamborghini tuan-tuan. Bukan Lamborghini, satu lagi kata apa? Lamborghini. Alamak, saya pun tak ingat. Tapi adik-beradik lah Lamborghini. Yalah Lamborghini. Lamborghini ni harga dia tuan-tuan tahu berapa? Dia hantar kat saya, dia kata, "Ustaz, doakan saya." Dia masa dapat dapat kereta ni, dia minta saya baca doa dan kereta ni. Tuan-tuan tahu berapa harga? 1.9 juta. Cantik tuan-tuan, cantik, melampau. Asus ke apa? Khusus, gitulah bilang. Lamborghini Asus, lebih kurang gitulah. Khusus ke Asus, wallahu alam. Yang aku tahu kereta kelisa saya tu. Ni Asus 1.9 juta. Orang Islam kita kaya, alhamdulillah. Dia buat masjid tu sebanyak, memang banyak. Dia bantu masjid, bantu sekolah agama apa semua, memang banyak. Orang ada duit, nak kata haram? Tak boleh. Sebab dia guna kereta tu dengan kemampuan dan kekayaan dia ada. Ustaz, dia ni melampau, baik beli rumah. Bang, rumah dia harga 18 juta. Kolam mandi tingkat 3. Nak cakap apa? Kita kalau beli Asus tadi, harga 1.9 juta, rumah sewa, itu haram.
Tu kena tengok dia punya kaedah. Dia tak boleh nak hukum-hukum semua, tak boleh. Jadi tu sebabnya tuan-tuan, ada orang dia mengharamkan benda yang tak haram, tak boleh. Ada pula yang halalkan benda yang haram, tu tak boleh. Tak apa, kita minum arak sikit-sikit tak ada masalah, tak boleh. Tak apa, kita bubuh satu sudu je dalam white wine dia panggil. White wine ni dia bubuh dalam kek. Ni kita baru mesyuarat halal baru ni. Kita tarik segi halal sebab dalam kek tu dapati ada white wine. Wine putih. Dia masuk dalam tu, dia bubuh satu sudu je, tak banyak. Tetap kena tarik. Qaliluhu wa kathiruhu haramun. Sikit je haram, banyaknya pun haram. Tak mabuk pun haram, mabuk lagi haram. Lagi sebenarnya kalau dalam istilah akademik dia tak boleh pakai lagi haram. Maksudnya haram juga. Gitu. Sebab apa? Sebab benda tu tidak ada kompromi. Tak boleh. Jadi oleh sebab itu, benda yang halal, haram, haram. Tak boleh nak bincang-bincang dia, tak boleh dah. Pernah ada seorang datang kat saya, dia kata apa? Dia kata, "Ustaz, saya ni orang politik. Jadi saya ni tak boleh lah Ustaz, ni zaman-zaman dah lama lah cerita ni, lama bukan yang sekarang ni Ustaz. Ni YB lama-lama ni." Dia kata, "Ustaz, saya ni tak boleh lah Ustaz, kalau nak bercakap kan, saya gabrah Ustaz, kadang-kadang saya macam gebentak. Jadi saya kena minum sikit je Ustaz, sikit je. Dekat rumah saya tak minum depan orang lah, saya minum sikit-sikit je." Dulu-dulu tuan-tuan, orang besar-besar ni, rumah dia ada minibar. Saya pernah pergi rumah orang besar ni, rumah ada minibar. Sebelum dia ni zaman jahiliah lah. Sekarang dah tak ada dah. Dah tukar dia minibar tu jadi surau lah. Hidayah milik Allah bang. Jangan duk kutuk sekuat-kuat sangat. Kita ni kena tengok orang tu, kita jangan kata ini geng neraka, ini dosa, ini tak boleh. Sebab hidayah milik Allah. Setiap orang boleh berubah. Kita ni tuan-tuan yang pakai jubah, pakai serban, tak mustahil silat air bulan tangkap basah bang. Jangan main. Hidayah milik Allah, betul tak? Dosa tu boleh datang kalau kita kadang diganggu oleh iblis, dikacau oleh syaitan. Lepas tu kita tak boleh nak kawal nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu mengajak buat benda yang tak baik, maka kita boleh sesat bang. Jangan main. Itu sebabnya jangan cepat menghukum, tetapi kita banyak minta hidayah dengan Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagi hidayah pada kaumku, sesungguhnya dia tak tahu. Ya Allah, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok tu cara kita. Kita pula bila tengok orang lain, Allahumma hdihi fa innahu la ya'lam. Ya Allah, bagi hidayah pada sahabat aku ni, ya Allah, dia tak tahu, ya Allah. Suatu hari mana tahu Allah bagi hidayah daripada apa doa kita. Tu sebabnya tuan-tuan, kita kena pegang yang tu, jangan kita cepat sangat nak menghukum. Ada sahabat kita ni minum sikit, dia kata, "Ustaz, dia minum sikit je Ustaz." Saya kata, "Tak boleh tu, minta maaf. Ustaz, saya tak mabuk Ustaz. Bila saya minum, saya akan rasa macam comfortable. Tak boleh Datuk, tak boleh. Sikit haram, banyak haram. Walaupun tak mabuk Ustaz, memang walaupun tak mabuk. Ustaz, cuba cek takut ada mazhab yang kata boleh." Dia suruh aku cek mazhab. Memang tak ada. Tak ada mazhab kata boleh. Sebab itu ijma'. Qaliluhu wa kathiruhu haramun. Sikitnya haram, banyaknya pun haram. Tu kita sama-sama ambil tuan-tuan. Tu sebabnya buku ini dibuat. Tu sebab kalau tuan-tuan tengok perbincangan dalam buku ni, dia semua benda-benda baru. Pembedahan kosmetik. Ni sekarang ni banyak kes pembedahan kosmetik. Bibir ni baru tadi 2 hari lepas. Orang tanya saya, "Ustaz, baru ni sulam bedak. Ni sekarang ni bibir bedak pula. Sulam bibir bedak. Bibir tu jadi nampak cantik gitu. Pula dah belum selesai bibir sulam bedak kulit, dah keluar pula sulam bedak bibir. Bibir ni jadikan merah, pink gitu, pinkish gitu. Nampak cantik lah, lelaki perempuan pakai. Dia buat, dia cocok berapa bulan. Jadi tuan-tuan, benda ni semua benda-benda baru. Sama juga macam isu-isu muamalah. Kita bincang tentang apa? Hukum. Nanti kita akan masuk nanti bab akhir kot. Bab terakhir nanti dia akan ada satu tajuk yang berkaitan tentang apa? Muamalat. Muamalat, zakat memang zakat tu ada wajib, tetapi zakat semasa. Dia panggil zakat saham. Dia ada zakat apa lagi? Zakat pendapatan. Dia ada zakat apa lagi? Zakat harta. Semua tu perlu dibayar dan dibincang dan difahamkan betul-betul. Sekarang ni ada takaful pula. Takaful ni boleh ke tak boleh? Semua tu ada dalam buku ni, insya-Allah kita akan bincangkan. Itu sebabnya Allah Taala kata apa? Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Allah pesan, bagi tahu wahai Muhammad, jangan kau mudah-mudah menghalalkan atau mengharamkan tanpa sebarang dalil.
Sebab semua yang aku jadi atas muka bumi ni adalah untuk umat manusia. Ini baru mukadimah tu, bukan mukadimah, betul tak? Ayat depan surah A'raf. Khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Begitulah kami menjelaskan sesuatu hukum bagi mereka memahaminya. Apa yang Allah haramkan? Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Sesungguhnya yang Allah haramkan adalah setiap benda yang membawa kepada keburukan, yang zahir atau yang tak zahir. Allah haramkan. Contoh ni very simple, it's very simple. Jumpa tak? Saya tak ada dalam kitab ni. Ni saya tafsir ayat. Very simple. Tengok Allah kata apa? Aku haramkan benda yang mendatangkan kemudaratan. Allah mengharamkan kemudaratan. Semua benda yang membawa kemudaratan. Contoh, kita tak sihat, ataupun kita baru balik daripada satu tempat yang possibility boleh dijangkiti COVID. Contoh, balik dari Sabah. Balik Sabah, kita akan dapat contoh kena pakai gelang pink, kena buat kuarantin 14 hari duduk kat rumah ke, atau duduk kat hotel yang tetap. Tapi kita keluar, ini asalnya harus, tetapi berubah daripada harus menjadi haram. Kerana apa? Pertama, berkemungkinan ia boleh mendatangkan kemudaratan. Yang kedua, melawan atau bercanggah dengan undang-undang. Nombor 3, menyebabkan orang jadi tak senang hati. Tu kena faham tu. Orang tak suka. Tuan-tuan, tu sebabnya gelang-gelang tu tak boleh main-main. Tu ada baru ni ada orang buat lawak dengan gelang pink kan. Tak boleh. Sebab jangan kata main buat lawak macam tu. Saya pergi ke Langkawi baru ni tuan-tuan. Ada satu Dash Hotel, orang Islam kita punya. Bagus hotel tu, orang Islam kita punya. Bayangkan tuan-tuan, dia punya orang yang pengunjung yang duduk hotel tu, dia akan bagi ping. Semua hotel kawasan tu jadi takut. Sebab tengok ping dia dari jauh. Tengah mandi ping, habis orang pakat lari. Lah tadi pihak berkuasa tempatan telah mengarahkan tukar daripada pink kepada warna lain. Tukar warna putih, tukar warna biru, tukar warna lain. Sebab benda tu akan menyebabkan orang tak tenteram. Itu sebabnya tuan-tuan, dia boleh membawa kepada haram kalau benda tu tak baik. Dia semua benda-benda yang boleh bawa pada benda yang boleh mendatangkan mudarat, hukumnya jadi haram. Ma zahara minha wa ma batan, yang boleh mendatangkan kemudaratan sama ada nampak ataupun tidak. Dan juga membawa kepada dosa. Kenapa haramkan duduk berduaan dalam kereta? Sebab membawa kepada apa? Membawa kepada zina. Kita tak tahu. Cuma dibincangkan ulama. Jadi macam mana ni pula sekarang ni? Ni kita akan bincang nanti. Apabila perempuan lelaki berduaan dalam kenderaan. Sekarang ni macam mana Grab? Macam mana tu hukum Grab tu? Perempuan bawa Grab, lelaki bawa Grab. Nak kata haram? Tak boleh. Nak kata benar? Apa syarat-syarat? Dia boleh dengan syarat. Dia ada syarat dia. Duduk belakang, bukan duduk kat depan. Duduk belakang. Dia kena jaga dia punya tu. Semua tu kena jaga. Sebab dia tak boleh nak sekat. Itu Grab. Taksi sama juga. Tu buat saya cadangkan, banyak kali dah saya cadang. Kalau LRT tu kita dia ada apa? LRT ke komuter yang ada gerobak warna pink. Komuter warna pink kan. Untuk orang perempuan, kenapa tak ada buat taksi atau Grab pink? Saya cadang macam tu, saya dah lama dah cadang. Ni live ni cadang. Harap-harap Kementerian Wanita dan Keluarga tu boleh fikirkan sama-sama. Buat satu khusus untuk perempuan je. Mana kita akan buat satu application, orang kata apa? Grab for women only. Jadi orang lelaki jangan menyibuk. Pondan macam nak duduk kat mana? Nanti akan sampai bab dia. Dia akan sampai bab dia nanti. Pondan nak kat mana duduk ni? Dia nak pakai yang mana? Yang umum ke yang perempuan? Tu nanti kita bincang. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, tu semua tu kita nak kena tahu. Macam contoh kita benda yang boleh bawa kepada ke pengharaman.
wilayah persekutuan, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, dibenarkan untuk tangkap maknyah-maknyah yang melampau-lampau ni, yang seksi-seksi tepi-tepi jalan, boleh tangkap dan berikan didikan kepada dia. Boleh. Atas dasar apa? Dia ikutlah dia punya undang-undang tu. Tapi kenapa dibenarkan? Sebab nak memberi pengajaran. Sebab apa? Benda tu kena tahan. Kalau tidak, makin melampau dan makin melampau. Wal bagh bi ghairi haq, ataupun keburukan tanpa hak, mengambil hak orang tanpa hak. Ni semua akan kita bincang nanti. Ya, tanam pokok dalam kawasan rumah orang ataupun atas tanah orang, semua tu kita akan bincang. Wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Nanti kita akan bincang juga dalam ini. Buku ni ada juga tentang, dia panggil apa? Dia panggil tentang khurafat semasa. Ada. Dulu kita main anak panah, tembak anak panah, tengok anak panah tu macam mana. Pergi tak pergi, kahwin atau tak, ambil kat anak panah tu. Sekarang tak lah. Sekarang moden pula. Moden, dia ada cara-cara dia. Sekarang ni khurafat, dalam handphone pun ada khurafat sekarang. Bahaya. Itu sebabnya kita akan bincang satu persatu, agar tidak berlakunya pensyirikan kepada Allah Ta'ala. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan yang paling bahaya apabila manusia bercakap sedangkan dia tak tahu hukum hakamnya. Itu antara benda yang kita ambil dasar kedua daripada penulisan buku ini dalam surah A'raf ayat 32 hingga 33. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dalam bab pertama insya-Allah kita akan bincang mabadi al-Islam fi sya'nil halal wal haram. Prinsip-prinsip Islam dalam menentukan halal dan haram. Dia ada 11 prinsip. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku tu, bab pertama tu dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 prinsip inilah yang kita akan bincang. Kita akan tengok dia satu bab. Ini dipanggil konsep. Kalau dalam tesis dipanggil konsep. Tuan-tuan, prinsip ini, di sinilah ulama-ulama dia keluarkan hukum. Kenapa rokok tu haram? Dia ada dalam ni. Nanti kita apa nama? At-tahrim yattabi'ul khubus wad darar. Itu dia antara kaedah dia. Nanti kita bincang. Setiap benda yang mendatangkan kemudaratan, hukumnya membawa kepada haram. Rokok. Tu buat fatwa tentang rokok ni daripada awal 80-an lagi dah haram dah. Tetapi ada setengah kata makruh. Dia pakai kaedah lain pula. Dekat situ juga. Bila bertembung antara dua kaedah, nak ambil kaedah mana ni? Tu semua tu nanti kita akan bincang insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sebelum masuk kaedah yang pertama, saya nak masuk kaedah pertama lagi. Apakah yang tuan-tuan kena tahu, yang kena faham dari sudut hukum? Dia tak boleh lari daripada 3 benda. Pertama, halal. Apa itu halal? Halal huwal mubah alladhi in halat indahu indal hadar wa udhina syari' fi fi'lih. Pertama, halal itu adalah semua benda yang dibenarkan oleh syarak untuk kita buat. Dalam Quran, benarkan. Allah kata apa? Wa ahallallahu al-bai'a. Ya. Allah sebut perkataan jual beli. Allah menghalalkan jual, wa harramar riba. Allah haramkan riba. Nampak? Allah sebut jual beli. Maksudnya selagi mana jual beli itu membawa kepada kebaikan, tuan-tuan juallah, tuan-tuan. Tak ada masalah. Nak ambil untung banyak, silakan, tak ada masalah. Tapi ingat, awak bila ambil untung lebih daripada uruf, dia akan menyebabkan orang tak nak beli pula nanti. Nasi lemak orang lain semua RM2, kau jual sampai RM5. Apa istimewa kau punya nasi lemak? Oh, saya tambah sotong sama besar dengan tapak kaki. Akhir. Tapi kalau sama besar dengan orang lain kau jual mahal juga, wabillahi taufik. Tak ada lah orang beli, betul tak? Tapi boleh tak dia nak jual? Boleh. Selagi mana ada orang nak beli, silakan. Ada orang jual Quran. Jual Quran, jual apa lah? Kata dia jual, harganya RM50. Harga semasa. Tapi dia pergi jual RM80. Tuan-tuan. Maka, boleh tak? Boleh. Tapi ada ke orang nak beli dengan awak? Tak ada. Kecuali dia dah letakkan harga. Dah letakkan harga. Macam budak-budak muda, tuan-tuan. Ni apa?
ada saya tolong budak-budak muda ni. Di zaman ni zaman gawat. Dia orang guna nama saya untuk buat parfum. Parfum oud. Bau macam duduk kat Mekah apa semua kan. Dia sebab saya memang suka oud. Dari dulu lagi saya suka minyak wangi. Kalau beli kat Mekah, besar tu saya dapat daripada Adinda Sultan Selangor, kecil je. Saya bawa dia pergi Mekah, kecil je. Harga 1,500. Oud, bila duk oud ni memang mahal. Jadi bila budak-budak muda ni datang jumpa saya, berapa kali jumpa, sebab saya ni payah nak percaya kat orang, saya takut. Sebab orang guna nama ni kadang-kadang dia buat benda yang tak baik. Kita tak tahu apa-apa, dah jalan nama kita. Jadi akhirnya dia datang jumpa, bincang, saya suruh hantar proposal. Lepas tu dia kata nak buat minyak wangi. Saya kata minyak wangi macam mana? Dia pun jawab, dia kata kami nak buat minyak wangi gini. Saya kata kalau nak buat macam orang lain tak payah. Saya ni orang akademik, kalau nak buat mesti pelik daripada orang lain. Kalau setakat sama macam orang lain, tak payah. Takkan berjayanya kamu. Dia mesti luar. Tengok Abdul Rahman bin Auf dalam bisnes. Dia buat lain daripada Yahudi buat. Dia jual unta juga, tapi Yahudi jual unta, dia jual unta, dia cara dia jual lain. Tengok. Menyebabkan dia jadi jutawan. Kita sama juga. Jangan buat benda yang sama. Kalau orang lain dah jual tom yam, kau jangan jual tom yam yang sama, kena buat tom yam lain pula. Dia jual tom yam merah, kau jual tom yam putih. Sebab di Thailand macam-macam tom yam. Tom yam belut. Kita duk main sup belut je kan. Buat tom yam belut. Tu cadangan lah. Siapa yang suka buat restoran ni? Ni orang perempuan kan bawa suami balik buat tom yam belut, tengok. Buat. Jadi saya kata okey, buat. Dia pun buatlah minyak wangi. Saya kata gini, cuba buat oud. Saya ni minat oud, tapi ramai orang kata sedap bau ustaz, tapi tak mampu nak beli. Sebab harga bila ada oud dia akan jadi 300, 400. Kalau kat Mekah tu 300 tu biasa. Oud. Kalau pergi Quraisy yang atas tu, dia tak bagi sentuh tu. Yang atas tu berbelas ribu. Hanya kerabat-kerabat di raja kerabat-kerabat jahat di raja Saudi je beli. Sebab dia mahal. Sikit tapi mahal. Yang imam-imam besar pakai kan. Jauh dah bau dah. Saya kata, ni ramai orang nak pakai. Tetapi tak mampu. Cuba buat satu minyak wangi yang bau dia bau oud tetapi mampu milik. Berapa ustaz? Dia pun kira ada. Okey, boleh tak letak harga mampu milik bawah 100? Dia kira letak 89. Tak boleh, mahal. Letak lagi bawah. Dia kata di antara 69. Okey. Saya kata 69. Dia buat 69. Jadi dia letak kat botol tu 69. Orang yang jual, kalau orang tu ambil jual, dia tak boleh jual lebih daripada tu sebab itu market shilling. Kalau dia jual lebih daripada tu, itu penipuan. Tu jual boleh, tapi kena tengok kaedah. Kena tengok orang kata apa, shilling market. Macam jual di Malaysia ni kita ada apa? Yang diletakkan harga shilling. Minyak masak. Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada gula. Tak boleh ni. Dia tak boleh main-main harga, tak boleh. Monopoli haram. Nanti kita akan bincang hukum monopoli. Monopoli yang dibuat oleh orang-orang tertentu ni macam mana? Itu lain. Sebab dia telah dibenarkan oleh kerajaan. Kerajaan yang benarkan dia ambil untuk guna untuk jual benda tu. Dia hanya satu syarikat saja. Contoh kerajaan yang bagi. Itu lain cerita. Tapi kalau kita nak buat, tak boleh. Tu dia ada benda-benda lain pula. Tu sebabnya tuan-tuan, halal tetapi kena tengok dia punya syarat-syarat. Tapi kalau tak ada syarat, pandai-pandai dan kau jual, adalah yang jual sampai RM100, RM200. Itu dia boleh dah untung. Tapi orang tengok dekat Shopee, dekat Lazada, harga murah lagi. Aku tak ambil engkau, aku ambil yang ini. Tengok. Akhirnya kita juga yang rugi. So kena bijaksana menjual. Tu dipanggil jual beli halal. Kalau kereta Mercedes 300% keuntungan. Ya. Honda, kita pakai Honda Accord ya. Honda Accord kita dulu ni berapa Honda Accord? Dan dulu baru 189 lebih kurang. Honda Accord. Pergi ke Arab Saudi, saya tengok budak-budak Thailand, budak-budak petani yang bawa kereta tu, yang kerja kat sana, beli cash 89,000 je. Beli cash. Sebab di Mekah masa tu dia tidak ada orang kata apa, tax pun tak banyak. Jadi dia beli 89,000, dia punya kereta full spec sama macam kita punya. Tapi kita 189. Boleh tak? Haram tak dia orang jual? Tak haram. Itu hak dan dia telah ditetapkan oleh kerajaan, tak ada masalah. Dia nak ambil untung lebih boleh, tetapi dia kena tengok harga shilling.
Yang kedua, al-haram. Ini haram. Huwal amr allazi naha syari' an fi'lihi nahyan jaziman. Benda yang telah disebut dalam Quran, dalam hadis tak boleh. Dia panggil haram selama-lamanya. Tak boleh nak cakap banyak dah. Ustaz, saya rasa boleh kot kita try babi sikit. Tak boleh. Sekarang ni orang tak makan babi dah tuan-tuan. Orang makan lemak babi. Dulu, sekarang orang tak makan lemak babi. Orang makan apa? Gelatin babi. Sebab sekarang ni macam makanan moden-moden ni banyak ada dia kena guna gel. Itu sebab kita syaratkan guna halal gel, syarikat halal gel. Sebab apa? Itu yang patuh syariah. Sebab halal gel ni paling banyak guna gelatin. Kalau tak betul-betul, ia akan bawa kepada apa? Bawa kepada penggunaan gelatin haram. Itu nanti bab makanan kita akan sampai. Saya akan bincang DNA babi. Oh, sekarang saya bentang depan mufti-mufti tuan-tuan. Ni saya akan bentang hari Isnin ni. Tu tentang plasma. Yang akan bentang juga bulan 11 tentang DNA babi dalam, bukan DNA babi, DNA haiwan haram dalam produk makanan ubah suai genetik. Dalam tomato ada gen binatang. Ikan. Tomato paling lama berapa lama duduk dekat luar? Kak, berapa lama kak? Kalau tak letak dalam sejuk, letak dekat luar je. Tomato. Berapa hari kak? 3 hari. Dalam 2 ke 3 hari, dia akan mengecut. Tapi kalau yang dia panggil GMF, Genetic Modified Food, ataupun Genetic Modified Organism, yang dibuat, maknanya dia ubah genetik tu, dia boleh tahan sampai 1 minggu. 7 hari duduk kat luar, tidak rosak. Sebab dia ambil genetik ikan yang duduk dekat kutub utara tu, yang tahan sejuk. Dia ambil genetik tu, dia masuk dalam tomato. Tomato tu dia panggil tomato yang telah diubah suai. Ni dia panggil produk yang moden hari ni dah jual. Itu ikan. Ada yang guna babi. Dekat China paling banyak menggunakan babi sebab babi paling murah. Kos dia murah. Beras kuning, dipanggil beras yang dipanggil golden rice. Dia letakkan genetik babi juga. Gen babi. Untuk apa? Nampak menarik. Dia ada kentang. Kentang yang dimasukkan genetik tikus untuk menjadikan kentang itu tahan daripada racun serangga. Tikus ni kalau serangga racun yang ala-ala kadar dia dapat tahan lagi. Dia kena power baru mati. Ni setakat-setakat sembuh-sembuh tu dia tak kuat. Jadi tomato ataupun kentang tadi dia akan tahan lama, dia akan pejal. Oh tuan-tuan, sekarang ni pelik. Tu nanti kita akan bincang bab makanan. Nanti kita akan bincang. Itu pun haram. Sebab daripada sumber yang haram. Tapi daripada ikan ni tak apa. Yang daripada ikan tak banyak tuan-tuan. Yang banyak daripada sumber-sumber haram. Daripada babi, daripada tikus, daripada adalah beberapa binatang yang lain tuan-tuan. Ni saya akan bentang depan semua mufti-mufti. InsyaAllah dia orang tengah tetapkan masa. Sebab tu hasil kajian tu. Kerajaan bagi kajian kat saya 70,000 suruh buat kajian benda tu dengan orang sains. Tengok pelik-pelik tuan-tuan. Kita tengok insaf, masya-Allah. Patutlah Nabi SAW diharamkan benda tu. Rupa di akhir zaman ada satu kumpulan yang gunakan daripada babi ni. Tengok. Jadi tak boleh guna. Walaupun benda tu ada orang kata boleh sikit-sikit, ada hukumnya haram. Yang ketiga makruh. Benda makruh ni dia tengah-tengah. Sama ada kau buat dapat pahala dan sah, sama ada kau buat tak dapat pahala bahkan batal. Contoh, berkumur ketika bulan Ramadan. Berkumur tu bagus, boleh. Tetapi kalau berkumur berlebih-lebihan menyebab tertelan, batal ke tak? Batal. Sebab benda makruh engkau buat, batal. Cuba jangan main-main. Orang tengah berkumur, dia tahu dah puasa bulan Ramadan, kau telan habis, batal puasa. Sebab dia buat benda makruh dan akhirnya membawa kepada batal. Tu sebab makruh ni di tengah-tengah. Jadi makruh ni elok tinggalkan. Kalau yang guna isap rokok sebab pandangan makruh,
elok tinggalkan. Wallahu alam. Kita sambung pada bulan hadapan, terus masuk kepada kaedah yang pertama, prinsip yang pertama, dan selepas azan saya akan jawab soalan-soalan yang masuk sekarang, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, saya akan jawab soalan sampai 8.30. Ini ada soalan masuk. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kalau saya dapat exam tapi saya jawab exam itu dengan cara meniru dan lulus,
dengan pendapatan saya. Saya penonton live. Saya rasa takut apabila Ustaz sebut tentang haram itu tadi. Sekarang umur saya sudah 31 tahun. Sudah hampir 10 tahun saya tinggalkan alam belajar. Sijil yang saya dapat, alhamdulillah, lulus. Cuma ada beberapa subjek saya meniru. Adakah pendapatan saya haram? Tuan-tuan, Nabi dah sebut, man ghasya falaysa minna. Sesiapa yang meniru hukumnya haram. Siapa yang mencetak rompak hukumnya haram, tak dibenarkan. Tetapi kalau masa kita buat itu kita jahil, kemudian kita dah bertaubat sekarang setelah 10 tahun dan kita bekerja, adakah pendapatan kita itu halal? Halal pendapatan kita. Cuma macam mana kita nak bersihkan pendapatan kita yang kita rasa zaman-zaman jahiliah dulu ada meniru satu subjek, dua subjek, daripada semua subjek tu ada satu dua yang saya meniru, bukan semua. Tapi saya rasa syubhah. Maka macam mana nak buat? Tuan-tuan, zakatkan harta tersebut. Dia panggil tazkiyatul mal. Kita bersihkan harta itu dengan berzakat. So tu bab kita disuruh untuk bayar zakat pendapatan. Jadi semua benda-benda yang mengelirukan, yang kita tak jelas tu, kita potong daripada zakat pendapatan itu untuk apa? Untuk memastikan harta kita itu sepenuhnya bersih. Itu lebih selamat. Jadi cuma puan jangan risau, anggaplah itu zaman-zaman jahiliah. Dan kita pun dah bertaubat dan kita pun tak nak meniru lagi dah. Cuma lepas ni kalau nak naik pangkat, jangan meniru. Buat mengikut kemampuan. Lulus, alhamdulillah. Tak lulus, cuba lagi. Tu sekarang ni nak naik pangkat pun kena menulis, kena meniru pula dah. Kena exam, kena peperiksaan. Nak naik pangkat ni, nak dapat tauliah Selangor pun sekarang kena isi borang. Kena menulis, kena jawab soalan. Sama. Ni saudara Samsul Debat, dia temu duga 28. Dia suruh minta doa semua biar dia lulus. InsyaAllah lulus, saya kata tak ada masalah. Dia kata nak jawab apa ni? Banyak sangat ke? Tak ada masalah. Sebab dia bukan ustaz. Dia ni peguam undang-undang. Jadi dia nak kena ambil tauliah ni, kena jawab soalan, kena hukum halal haram. Dia takkan tanyalah soalan yang pelik-pelik gitu. Sebab dia ambil dalam bidang motivasi. Jadi jangan risau. Memang kena. Jangan ambil yang kita tak mampu. Dia ambil yang dia mampu. Kita ada masalah. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya. Apabila kita bercakap tentang halal dan haram, saya mula rasa risau. Baru-baru ini saya terjumpa duit sebanyak RM10 ketika keluar daripada R&R. Saya tak tahu nak buat macam mana. Saya ambil, letak dalam poket saya dan terus balik. Bila saya tengok Ustaz malam ini, saya rasa was-was. Duitnya tak banyak, hanya RM10 je. Tetapi saya mula risau. Apa yang perlu saya buat ni Ustaz? Saya ganti baliklah. Duit tu saya dah guna, dah bubuh minyak kereta. Allah. Tuan-tuan, ni dipanggil al-luqatah. Benda yang kita jumpa dekat mana-mana tempat yang berharga. Tuan-tuan, haram ambil duit tu. Kita ambil, bagi kepada pihak penguasa, boleh. Kalau kita biar, dia akan rosak. Jatuh dalam air, terbang, jalan, rugi duit tu. Kita ambil, kalau kita jumpakan R&R, pergi dekat pejabat ataupun dekat pihak pengurusan yang terdekat, bagi tahu kat situ, ni saya jumpa duit. Sebab kita bukan orang situ. Atau tuan-tuan boleh bagi tahu dekat kedai terdekat, tolong umumkan ada duit, siapa-siapa ada hilang duit RM10, jangan letak 10. Ramai pula mengaku. Letak siapa ada hilang duit, sila jumpa kedai sekian. Kita pun ambil gambar ataupun kita pun letak dalam Instagram, dalam Facebook. Sekarang ni mudah. Siapa adalah lalu kat sini terhilang RM10, letak kat kedai sebelah. Dia kena simpan. Kalau ikutkan hukum, kena simpan lebih kurang 1 tahun. Mungkin orang tu akan patah balik. Selepas 1 tahun tak ada, maka kita letakkan tempat-tempat kebajikan. Antaranya surau, antaranya masjid. Boleh, tak ada masalah. Itu kita boleh letak selepas itu. Macam saudara kita dah guna dah bubuh minyak kereta. Maka kalau dia pergi lagi kawasan di situ, dia boleh bagi maklum kepada pengurusan atau bagi maklum kepada kedai yang terdekat untuk membuat pemakluman. Dia bagilah duit dia, berganti balik RM10 tu.
Itu dia kena ganti balik. Dia tak boleh biar macam tu, tak boleh. Sebab itu duit orang, bukan duit kita. Dia panggil luqatah, barang jumpa. So kena simpan. Kalau di Jepun memang diorang simpan, ambil bagi, memang akan jumpa balik insya-Allah. Cuma kalau negara Islam ni insya-Allah tak jumpa balik. Dekat Mekah kan, tinggal handphone kita tak ada lah. Wabillahi salam. Jumpa di kedai handphone yang baru. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya berkaitan tentang sulam bedak yang Ustaz tanya tadi, yang Ustaz cakap tadi. Bagaimana hukumnya sebenarnya Ustaz? Sebab ada kawan-kawan saya yang buat benda ini tuan-tuan. Mufti-mufti pun sedang berbincang, tengah tunggu pakar-pakar kulit. Maknanya dia orang tengah kena buat kajian. Benda ni tak boleh nak hukum sembarangan. Sebab sulam bedak ni macam mana tuan-tuan? Ni semua ni orang perempuan punya mainan. Kita tak ada tuan-tuan. Pening kepala saya. Saya buat buku dah, fake kosmetik. Saya buat fake kosmetik tu, terbitan Telaga Biru, best seller alhamdulillah. 3 kali cetakan rasanya. Habis orang jual. Tapi tuan-tuan, itu yang terkini dah tu. Ni ada lagi yang lebih terkini. Sulam bedak. Sulam bedak ni macam mana? Orang perempuan kan dia pakai makeup. Dia nak bagi nampak glowing, muka nampak kilat gitu kan. Dia akan pakai nampak kilat. Dia pakai foundation. Foundation so ada bintik-bintik tak nampak, dia akan tutup kilat muka. Jadi sekarang ini lepas pakai foundation dia akan pakai bedak. So lepas pakai bedak barulah dia akan pakai yang lain-lain. Oh ya Allah, sejam baru siap. Itu sebabnya tak pelik tuan-tuan. Kita tak ada masalah. Ceng-ceng-ceng siap dah kita. Ambil wuduk je. Tapi orang perempuan tak, dia nak jaga benda tu. Dia akan jaga. Dah fitrah orang perempuan, kecantikan tu memang fitrah dia. Itu sebabnya tempat-tempat kedai-kedai kosmetik ramai orang perempuan. Jadi orang perempuan dia nak bagi tahan tak larat nak cuci apa semua, dia pergi ke kedai klinik kosmetik, dia akan buat sulam bedak. Sulam bedak ni dia akan simpan, dia akan tanam, dia akan inject, menyebabkan kulit tu akan sentiasa nampak glowing. Dia akan nampak kilat muka tu di lapisan kulit ni. So sekarang ni kami tak tentu hukum, tak boleh. Sebab benda tu duduk dalam ke duduk kat luar. Kalau duduk kat luar, kalau pakai foundation, ambil wuduk tak kena dia berminyak tau. Dia tak kena kulit. Maka tak sah wuduk. Sekarang ni benda tu bukan duduk kat luar, dia duduk kat dalam. So kulit tu nampak cantik, berkilat. Jadi kita nak kena dengar daripada pakar kulit. Bukan saya boleh ulama-ulama boleh tentukan hukum je tu, tak boleh. Pakar kulit akan bagi tahu benda tu duduk di dalam ke duduk kat luar. Kalau ambil wuduk kena tak kulit? Kalau dia orang sahkan kata kena kulit, maka selepas satu masalah. Sekarang ni mengubah ciptaan Tuhan ke tidak? Buat ke situ pula. Oh, doktor kata tak mengubah ciptaan Tuhan. Muka dia, itu muka dia, itu kulit dia, cuma nampak bersih. Dah selesai nombor 2. Nak tentukan hukum ni dia kena satu. Jadi dalam hal ini, untuk sulam bedak ni saya nasihatkan jangan guna lagi. Selagi tak keluar fatwa, selagi tu jangan guna lagi. Sebab benda tu meragukan. Hukum dia tu masih meragukan. Cuma kalau benda tu memang dah disahkan oleh mufti, tak ada masalah. Ambil wuduk pun tak ada masalah. Sebab dia cocok-cocok dia tahan berapa bulan ni. Dia macam botok juga. Botok 6 bulan. Cocok. Lepas 6 bulan cocok lagi. Tapi botok diharamkan kerana di dalam tu ada enzim babi. Fatwa dah bincang dah. Cuma sulam bedak ni belum ada lagi fatwa. So insya-Allah kita tunggu. Cuma untuk apa, orang kata ustaz tak boleh nak tunggu lah ustaz. Sebab apa? Kita nak tunggu. Benda ni kalau tunggu tak mendatangkan mudarat pun. Tak ada lagi orang mati sebab tak buat sulam bedak. Pakai je bedak yang ada, pakai dulu backup yang ada. Selagi mana benda tu tak keluar hukum, jangan diambil lagi. Okey, soalan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pandangan. Apa pandangan Ustaz tentang Bitcoin? Boleh atau tidak? Tuan-tuan, baru ni masa saya bentang hukum depan mufti-mufti seluruh Malaysia, salah seorang daripada bank negara tengah bincang tentang Bitcoin. Dan Bitcoin ni agak complicated hukumnya, masih belum dapat ditentukan dengan jelas. Sebab terlalu banyak syarikat-syarikat yang buat Bitcoin, tetapi yang diiktiraf oleh bank negara hanya 4. Jadi yang banyak-banyak ni possibility kena tipu tu ada. Bila bank negara tak cover, dia tidak iktiraf, maka jadi apa-apa tanggung sendiri.
Bahkan saya jumpa ada seorang hilang dah sebanyak 200,000 hilang. Bitcoin dia hilang. Dia nak buat report macam mana? Sebab bank negara dah memang tak iktiraf pun yang dia ambil itu. Jadi oleh sebab itu, Bitcoin ni kalau tuan-tuan puan-puan nak melabur dengan Bitcoin, nak beli Bitcoin, nak jual Bitcoin, pastikan tuan-tuan jumpa orang yang betul. Maksudnya, rujuk bank negara, tengok syarikat yang kita nak labur ni patuh syariah atau diiktiraf oleh bank negara ataupun tidak. Wa illa fala, kalau tidak tak payah, laburlah di tempat-tempat yang lebih selamat. Wallahu a'lam. Baik, habis soalan yang dalam ni. Ada kan? Soalan. Okey, soalan. Apa? Daun ketum. Oh, minum daun ketum. Apa hukum daun ketum? Dari sudut undang-undang di Malaysia memang tak boleh minum daun ketum. Maknanya kalau kita tanam daun ketum, jual daun ketum, memang kena dengan kita. Tapi boleh tak kita minum daun ketum? Minum daun ketum yang betul-betul original ke daun ketum untuk kita, untuk kesihatan. Minum sikit-sikit, dan kita pun bukan untuk tambah-tambah benda-benda yang bukan-bukan, tak ada masalah. Sebab al-aslu fil asya' ibahah. Asal pada setiap perkara itu adalah harus. Tapi sekarang ni daun ketum ni, zaman-zaman nenek moyang kita, saya tanya mak saya kata zaman dulu biasa minum air ketum ni. Orang-orang yang kerja bendang apa semua memang biasa. Tapi dia betul-betul minum macam akar kayu, ambil, minum, dia rebus, minum. Okey, tapi sekarang tak. Driver lori, driver bas, dia orang minum air ketum, dia campur dengan macam-macam. TV3 dah tunjuk macam mana dia orang buat. Dia masuk air, dia rebus air ketum, lepas tu dia bubuhnya ubat gegat, dia bubuhnya itu, dia bubuhnya madu, macam-macam campur habis. Yang halal, yang haram semua campur sekali. Lepas tu dia peram jadi busuk macam air longkang. Tapi minum gagah selama-lamanya. Mata cerah tapi tidur, itu yang langgar muka, langgar pokok tu. Jadi tak boleh. Orang dah salah guna. Jadi oleh yang demikian, hukum minum air ketum macam tuan nanti balik ke kampung, ada orang tua-tua sediakan, nak minum air ketum ni. Minum je. Tak apa, dia tak haram. Yang haramnya bila dah campur yang bukan-bukan. Kalau dia betul-betul orang tua-tua, dia buat, dia campur, dia rebus kan, boleh. Tongkat Ali, dia sama macam tongkat Ali. Dia barang panas semua dia. Tapi kalau kita minum, benda tu tak memabukkan, tak ada masalah. Cuma yang salah tu yang buat yang bukan-bukan, yang jual yang bukan-bukan, yang boleh memabukkan, yang boleh menghilangkan kita punya konsentrasi dan sebagainya. Itu kena. Macam menjual tak boleh lah, memang tak boleh. Undang-undang salah. Wallahualam. Kenapa minum air ketum? Oh, ada jiran-jiran offer. Ya Allah kau. Boleh, kalau dia buat sendiri, dia rebus sendiri, ambil kat kampung, boleh, tak ada masalah. Ada je orang tanam sendiri sikit yang diminum sendiri-sendiri dia. Boleh, untuk itu boleh. Dia bukan haram sebab macam mabuk tu. Arak haram sebab mabuk. Daun ketum tak haram sebab mabuk. Daun ketum tak haram sebab dia mendatangkan mudarat. Tapi daun ketum tu haram kerana ada orang dia salah guna. Gitu, kena faham tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita akan sembang tempat tu dalam tajuk fiqh al-at'imah. Fiqh makanan. Itu bab kedua nanti. Nanti beli buku, jangan lupa. Buku pun orang masjid dapatkan saya satu InsyaAllah nanti kan apa saya bayar. Allahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.